Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amin. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin muslimat, mukminin mukminat sidang jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan meneruskan kitab ataupun buku indahnya hidup bersyariat. Kita tangguh itu hari tajuk yang mana? Lupa nak tanda lah itu hari. Amalan bercukur rambut. InsyaAllah kita teruskan dengan tajuk amalan bercukur rambut, muka surat 10. Saya ikut kitab yang terbaru lah. Kitab yang lama saya simpan dulu lah. Kita ikut kitab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Anjuran mencukur rambut bayi sempena majlis aqiqah ini mengandungi hikmah khususnya dari segi kesihatan. Cukur rambut ni bukan suka-suka. Nabi suruh. Nabi suruh dan Nabi buat. Menurut Ibnu Al-Qayyim, amalan ini akan meningkatkan tahap kesihatan anak tadi, membuka selaput kepala dan mempertajamkan daya penglihatan, pendengaran dan deria hidup. Maknanya setiap benda yang Nabi buat dan Nabi suruh kita buat, ada dia punya kebaikan di sebaliknya. Ada kelebihan-kelebihan tertentu. Inilah antara kelebihan bercukur rambut. Kalau tak bercukur boleh, tak jadi masalah. Kan? Cuma tak dapatlah pahala sunnah. Kemudian tak dapatlah kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh ulama di dalam kitab ini. Kemudian mencukur rambut ini dia selalunya ataupun sememangnya bersekali dengan amalan beraqiqah. Kita dah sebut dah dulu ni kan. Berapa hari? 7 hari kan. Kalau tak mampu, buatlah bila-bila pun sebelum kanak-kanak itu aqil baligh. Boleh buat untuk beraqiqah. Tapi kalau budak dah masuk umur 12 tahun, nak cukur rambut lagi ke? Kan, aqiqah okeylah. Dia belum baligh, katakanlah 12 tahun belum baligh. Kita pun buatlah aqiqah untuk dia. Selalunya kita bawa baby tu macam tu kan. Orang duk tarik rambut sikit. Habis tu nak usung. Umur 12 tahun. Kan? Jadi itu yang Islam suruh sebaik-baiknya masa selepas daripada 7 hari ataupun hari yang ke-7. Apa hikmah dia? Hikmah beraqiqah. 1, melahirkan rasa gembira atas kelahiran satu jiwa muslim baru yang sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kita nak menyatakan kita orang Islam. Memang setiap anak yang lahir itu semua Islam. Dia suci bersih, tak ada apa masalah. Kan Nabi sebut kita lah yang
nak memberi acuan kepada dia. Kinilah kita lah yang nak mendidik dia nak menjadi majusi ke, Yahudi ke, Nasrani ke, Muslim ke, kan? Manusia yang dewasa lah, ibu dan ayah. Tapi dalam hikmah berakikah ini kita nak cerita dalam bab orang Islam. Kita rasa gembira sebab ada satu lagi jiwa atau ada satu lagi manusia yang akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bertambah lagi lah orang Islam, ramai lagi lah umat Muhammad. Kita nak rasa gembira. Kalau di saat Islam diasak dengan begitu dahsyat sekali, dihina tepi kiri kanan depan belakang, hari ni kan, bila hadirnya seorang lagi waris umat ini yang akan bersujud kepada Allah, alangkah gembiranya kita. Kan sekarang tengah tular video kan, seorang bukan Muslim dengan begitu biadab menghina orang-orang Islam. Kemudian dia dengan bangganya mengaku dah memurtadkan orang Islam, termasuk bini dia lah, orang Indonesia kan. Kita benda-benda macam ni sensitif. Cumanya kita sebagai orang yang hidup dalam sebuah negara yang merdeka, kita ada peraturan, kita ada undang-undang. Jangan buat undang-undang sendiri. Kenyataan daripada Ketua Polis Johor tadi semalam kan, polis terpaksa tenteramkan keadaan di rumah si Fulan ini sebab orang dah mula berkumpul, orang dah mula naik syekh kan, dah nak mula ambil tindakan sendiri. Itu tidak betul. Cerita apa yang diucapkan, perilaku si bukan Muslim dengan isteri dia ni amat biadab dan tak boleh diterima sama sekali. Tetapi bukan tugas kita untuk ambil tindakan sendiri. Kita ada undang-undang, kita ada pihak berkuasa agama, kita ada polis. Biar mereka lah yang ambil tindakan, kita report saja cukuplah. Kita hidup dalam sebuah negara yang berdaulat, kita bukan hidup dengan undang-undang rimba. Yang ni orang Islam kena jaga. Dia kata apa? Orang Islam ni teroris, pengganas kan. Jadi bila kita serang rumah dia, kita nak tangkap dia, beduk dia ramai-ramai, mengiyakan secara tidak langsung yang Islam ini ganas. Kan? Automatically. Kan dah cakap dah orang Islam ni ganas, nampak? Aku baru cakap dia datang nak beduk aku. Kan? Nak akikah aku ramai ni, buat akikah ni kan? Nak akikah aku ramai-ramai ni. Itu tak betul. Serahkan kepada pihak berkuasa yang ambil tindakan. Kita orang Islam, lahirnya seorang bayi, bergembiralah kita sebab bertambahlah manusia yang akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, mendekatkan diri anak itu kepada Allah atas akikah yang dilakukan. Akikah ni siapa suruh? Allah suruhlah. Kan? Kalau kata Nabi suruh, makna Allah suruhlah. Nabi itu semua daripada Allah Ta'ala. Kan? Jadi bila Allah dan Rasulnya suruh, kita buat. Bila kita buat, maka dengan sendirinya di awal-awal kehidupan di atas muka bumi ini, kita dah memperkenalkan kepada dia bahawa Allahu Rabbuna, Allah itulah Tuhan kami, Allah itulah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selayaknya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum terlambat, nak ucapkan sana halwah kepada Tuan Haji Awal. Aidin miladis sa'id, kullu amin wa antum bi khair. Panjang ucapan tu, takkan tak ada apa-apa. Kan? Lepas ni mungkin potong pulut kuning kot kan. Jadi kita singkatkan kuliah kita malam ni. Baik. Apa maknanya bila umur kita bertambah? Sebab kebetulan tajuk ni kelahiran kan. Bila kita lahir, perjanjian kita dengan Allah itu pasti. Maka hidup berjalan bermusafirlah kita di atas muka bumi Allah ini. Terikat kita dengan perjanjian demi perjanjian. Semakin lama kita hidup, semakin panjang umur kita, maknanya semakin hampirlah kita dengan alam barzakh. Saya setiap kali orang ucap sama hari lahir, saya bukan datang rasa gembira, datang suatu kesayuan. Betapa jauhnya dunia ini sudah aku tinggalkan, betapa pendeknya aku
masa yang aku ada untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan Jawal okeylah baru 45 tahun. Kan? Macam saya dah nak masuk 50 tahun, dah nak masuk, belum lagi. Mana belum tua tu kan? Baik. Kita teruskan. Yang ketiga, mengukuhkan tali persaudaraan sesama muslim apabila majlis aqiqah tersebut dihadiri oleh kaum keluarga, saudara mara dan jiran tetangga. Ada orang buat aqiqah laki bini je. Kan dia bantai berjanji, laki bini lah rumah, pasang speaker sekuat-kuat. Dia sembelih kambing, dia semua dia buat kenduri sendiri. Ada orang buat macam tu? Mana ada orang buat kan? Tujuan dia apa? Tujuan dia kita nak menyatakan kegembiraan. Yang pertama tadi dia bertali-tali ni, kita nak menyatakan kegembiraan. Yang keduanya, kita nak menyatakan bahawa aku orang Islam, aku mesti ikut apa yang Allah suruh, apa yang Rasul suruh. Jadi panggillah jiran tetangga, kan? Sembelihlah kambing barang seekor dua. Kemudian makanlah bersama, handai taulan bersama saudara mara. Saya dah sebut dah dulu kan. Seandainya daging akikah itu dimakan suami isteri sahaja tanpa dibagi jamu kepada orang ramai ataupun orang lain ataupun fakir miskin, maka tidak sah. Kena ingat tu. Kita tak hidup masin macam mana pun, sembelihan akikah jamu kepada orang ramai ataupun fakir miskin, tak banyak sikit syarat dia. Baik. Jadi kita panggil orang ramai datang, kita berdatang seronok, orang pun tengok cucu kita kan, kita pun cukur rambut cucu dalam keadaan kita bergembira dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu guna dia. Yang keempat, sebagai tebusan anak tersebut dapat memberikan syafaat kepada ibu bapanya. Ada dah anak ni yang akan memberikan syafaat. Maknanya ada dah pertaruhan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab awal-awal lagi kena ikut yang Islam suruh. Kita nak anak ni membesar sebagai anak yang soleh dan solehah. Apatah lagi kalau membesar anak ini, dia menjadi seorang yang menghafaz Quran. Alangkah mulianya dia dan alangkah mulianya ibu dan ayah. Kan? Asyrafu ummati hamalatul Quran. Semulia-mulia umatku, kata Nabi, ialah orang yang menghafal Al-Quran. Orang duk hantar anak pergi tahfiz semua. Itulah salah satu tujuannya. Kalau anak kita ni anak yang menghafal Quran dan anak yang sentiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran, tak hafal pun tak apalah, tetapi dia tidak pernah lupa akan Al-Quran, bangkit di padang mahsyar ni yang disebut tebusan anak akan menjadi manfaat kepada ibu dan ayah. Suruh anak kita baca Quran, paling tidak sehari 2 muka cukup ataupun 1 muka cukup. Bangun-bangun di padang mahsyar, Quran anak kita itu akan menyelamatkan ibu dan ayah daripada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ibu dan ayah ini akan dipakaikan mahkota. Ibu dan ayah ni, anak baca Quran tak berhenti-henti, anak apatah lagi kalau dia menghafaz, akan dipakaikan mahkota yang terangnya mahkota itu lebih terang pada lagi matahari yang berada di atas dunia ni. Bukan payah pun, tapi kita baca Quran lah. Kan? Sibuk bertepik sorak suruh anak baca Quran, kita Korea. Kan? Duk pegang remote tu tengok Korea. Ataupun tengok Astro Arena. Kan? English Premier League. Kan? Liverpool asyik kalah je Ustaz Zamri. Kan? Dah kali keempat kalah betul-betul di Anfield. Frah ni. Kita peminat Liverpool kan? Tuan-tuan peminat MU lain lah. Kan? Itu baik. Sekarang ni kalau tuan-tuan duduk baca Quran tak berhenti pagi ke petang, saya tak kira 1 hari sekali pun okey dah. Damailah ibu dan ayah di alam kubur sana. Damai mereka di alam kubur sana. Sebab anaknya tidak berhenti baca Quran. Nak pula bila habis dia baca Quran, dia berdoa. Itu syarat baca Quran. Biasa orang kita dia baca Quran macam mana? Lari tajuk sikit lah kan? Boleh lah kan? Habis baca Quran, sadaqallahul azim, dia baca Quran, dia cium sekali, dia pun simpan. Syarat lepas baca Quran ni berdoa. Pendek cukup. Ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan Engkau anugerahkanlah aku dengan pahala aku membaca Al-Quran ini. Panjangkanlah pahalanya ya Allah kepada ibu dan ayahku yang sudah berada di alam barzah. Boleh bayangkan tak berebut-rebut mak dan ayah kita?
Ni kejiranan barzah yang lain tu tengok je dengan jealous. Kau ni setiap waktu ada je benda kau ambil. Ada je intan permata yang sampai kat kau setiap waktu dari subuh sampai isyak. Kejiranan tu akan tanya kepada ibu dan ayah yang duduk di alam barzah. Siapa bagi tu anak dan lima. Semua lima ni bagi setiap waktu. Berpenuh kantung ibu dan ayah. Hebat kan? Quran. Jadi nak bermula daripada mana? Bermula daripada lahir lah kan. Lahir ni kita perkenalkan dia dengan kehidupan beragama. Baik. Yang kelima, menunjukkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaannya. Bersyukurlah Allah bagi kita anak. Kan ada orang Allah tak kurniakan anak, tapi Allah kurniakan rezeki dari sudut yang lain. Kita bila Allah kurniakan anak, bersyukurlah kepada Allah. Betapa agungnya kekuasaan-Mu ya Allah. Betapa besarnya nikmat anak ini ya Allah. Jadi didiklah anak itu supaya menjadi anak yang soleh ataupun anak yang solehah yang mendoakan kita. Anak yang soleh pasti cemerlang dunia akhirat. Anak yang pintar belum tentu soleh dunia akhirat. Nampak tak? Dia ada PhD ke, berapa gulung degree dia ada sekalipun, tetapi dia tidak solat. Dia hidup western life, cara kehidupan barat. Hidupnya penuh lara, hidupnya simpang perenang lintang pukang, gajinya puluh ribu, ratus ribu. Nak menyebut kalimah Allah satu hari pun payah. Dia anak yang berjaya dalam sudut pendidikan dunianya, dia gagal dari sudut akhiratnya. Tapi kalau kita berjaya mendidik anak menjadi insan saleh, bergembiralah kita di dunia dan berbahagialah kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini persinggahan sahaja. Kan? Bangkit-bangkit di padang mahsyar itulah kehidupan yang selama-lamanya dan kekal abadi. Berbahagialah orang yang bercucuk tanam di atas dunia ini dengan cara yang betul. Bangkit di padang mahsyar besok, menuailah dia dengan hasil mahsul yang dah dia tanam, yang dah dia semai ketika hidup di atas dunia dulu. Jadi bersyukur dengan kehadiran anak tu kan. Yang keenam, menjauhkan anak tersebut daripada segala bahaya dan bencana. Itu tujuan akikah. Maknanya awal-awal lagi kita dah pagar dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal lagi kita dia tak pandai bercakap, dia tak pandai apa lagi, kita dah perkenalkan kepada dia bahawa kamu ini adalah hamba Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lepas ni kamu akan membesar, merangkak, berjalan dan sebagainya, berlari dan sebagainya. Kamu akan bertebaran di atas muka bumi Allah ini dengan urus tadbir dan percaturan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mampu untuk buat apa-apa melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi selamatlah anak ini daripada bala bencana dunia ini. Baik. Atas tu apa disebut? Hadis, mafhum hadis riwayat Al-Baihaqi. Sembelihkan binatang itu atas nama anak yang dilahirkan dan ucapkanlah, yang kita baca sebelah ni dulu. Dengan nama Allah, ya Allah, bagimu dan kepadamu kupersembahkan akikah si fulan atau si fulan ini. Yang kita baca sebelah ni kan, sebut nama dia. Kan? Allahumma laka wa ilaika aqiqatu. Sebutlah nama dia. Anak tu kan, anak kecil tu. Baik. Tajuk yang seterusnya, habis bab akikah. Tajuk yang seterusnya, iaitu berkhitan. Itu sebutan yang betul lah kalau nak sebut dalam bahasa Arab kan. Berkhitan. Orang Negeri Sembilan sebut apa? Bersunat. Betul lah, orang Negeri Sembilan sebut bersunat. Ada yang sebut khatan. Orang Perak sebut masuk jawi. Itu orang Perak, masuk jawi. Baik, kita tengok. Saya guna bahasa simbolik sikit. Khitan atau berkhatan, yakni dalam istilah Melayu, bermakna memotong kulit, iaitu kuluk. Yang menutupi kepala Angry Bird. Dia tulis macam tu, tak tengok? Dan memotong sedikit hujung Cik K bagi perempuan. Saya baca kitab ni tuan-tuan, saya muda kan.
Saya muda jadi saya tapih lah bahasa kan. Saya duk mengaji kitab, tok guru saya semua tua. Dia balun semacam kan. Jadi kita guna bahasa bombastik lah kan. Baik, kulub ni apa? Belalai gajah lah. Kan? Memotong kulit kulub yang menutupi kepala Mr. Zack. Dia sebut situ kan. Bukan memotong kepala. Jangan buat potong kepala kan. Potong kepala meranalah hidup. Kan, mati sebelum ajal. Tu yang disebut mati sebelum ajal tu. Dulu kita kat kampung memang bila nak sebut nak berkhitan ni ataupun berkhatan ni, heboh meriah satu kampung kan. Dan orang tua-tua mula mainkan peranan. Orang tua-tua main peranan apa? Dia bawa gergaji lah, dia bawa kapak lah kan. Dia kata kau ni lah kawan lah. Dia tunjuk kapak kan. Dia orang tua ni kan tak boleh pakai kan. Dia menakut-nakutkan budak-budak. Saya ingat zaman saya nak berkhitan, tahun 80-an lah. Memang ramai lah rumah ayah ni tak payah panggil lah. Dia tahu ustaz nak khatankan anaknya. Satu kampung datang, tak payah jemput pun. Dia datang buat itu buat ini. Masa itulah Bugurau Senda. Bugurau Senda ada yang censor tu, wain censor kan. Ni lah dia Yop, kamu masuk katanya. Jaga-jaga ancur lentak kan. La ilaha illallah kan. Tak boleh pakai gurau macam tu. Baik. Jadi berkhatan. Nanti kita tengok wajib ke sunat. Kita tengok. Saya nampak macam ketibaan makanan. Saya nampak macam lah kan. Jadi berhenti dulu ke apanya? Sambung. Sambung kan. Baik. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, al-fitratu khamsun min al-fitrah, al-khitan wal istihdad wa nadful ibti wa taqlimul azfar wa qas syarib. Tu hadisnya. Fitrah itu 5 perkara atau 5 perkara termasuk daripada fitrah. Fitrah ni apa? Memang kejadian manusia begitu. Yang pertama khatan ataupun khitan. Khitan ini memang biasa. Kita dalam masyarakat Melayu biasa. Sekarang tak ada masalah, semua di hospital kan. Dia cucuk ubat kobeh kan. Pelali itu sikit. Lepas tu jalan dia pakai laser pun. Anak saya 3 semua pakai laser. Yang pertama khatan. Yang kedua mencukur bulu kemaluan lelaki atau wanita. Ni kena perhati betul-betul. Mencukur bukan menerim. Kita tak main trim kan. Kita bulu hari-hari selalunya dalam masyarakat. Saya tahulah budak-budak ramai duk tanya, bulu hari-hari ni betul ke ustaz cukur ataupun pakai gunting? Gunting keliling pokok kan. Gunting keliling pokok. Saya kata bukan gunting, sunnahnya cukur. Dia kata kalau cukur tak selesa lah ustaz, mentara nak tumbuh rumput baru dia kata. Porit ambil asal. Saya kata memang porit, tapi memang sunnahnya cukur. Gunting tak boleh ke ustaz? Boleh, tak ada masalah kan. Tapi dalam hadis Nabi kata cukur. Jadi cukur lah. Baik lelaki, baik perempuan. Kemudian mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak jangan cukur. Kita jadi terbalik. Bulu ketiak pula cukur. Bulu ketiak cabut. Tuan-tuan cabut ke cukur? Masing-masing tak mengaku kan. Baik. Bulu ketiak cabut. Memanglah pedih berai-rai biji mata. Ada cara dia. Ada cara dia. Sapu. Sapu apa? Kan sapu budak tak jadi. Sapu salah satunya kapu. Bukan kapu tulis tu. Kapu makan. Sapu kapu makan tu tunggu dalam seminit 2. Cabut. Ui, laju amat poya. Rasa terlagi-lagi kita orang berak. Tengok-tengok dah habis. Tak kapu tu. Tu cabut. Kapu sirih tu. Tak cabut. Kalau tak jadi, something wrong somewhere. Cabut bulu ketiak. Kemudian memotong kuku dan menggunting misai. Gunting misai ini fitrah. Janggut tak payah, simpanlah janggut. Janggut simpan, tak payah potong. Macam tu Haji kan. Misai, gunting. Trim misai. Kita trim misai ni, itu dapat pahala sunat. Trim misai.
Janggut dapat tak? Dapat kalau kita nak potong. Kita pegang, saya dah sebut dulu kan. Kita pegang janggut tu, genggam macam ni, tarik yang bawah tangan ni, potong. Itu cara potong janggut cara Nabi. Dapat pahala sunnah. Pegang macam tu, potong bawah. Kali macam saya ni, apa nak potong kan? Pegang-pegang raib, pegang-pegang raib. Pegang bawah, jangan pegang macam tu, potong atas. Pegang, potong bawah. Itu sunat potong janggut. Kalau janggut sejemput macam ni, tak payah potong lah, biarlah kan. Biar duduk macam tu. Baik, menggunting misai. Baik. Kita tengok hukum berkhitan. Sebab dulu heboh kan benda ni. Hukum berkhitan. Ada perbezaan pendapat tentang hukum berkhitan ini. Ada yang mengatakan ia sunat. Dan mazhab Asy-Syafi'i. Tengok. Kita mazhab Syafi'i kan. Dan mazhab Asy-Syafi'i pula mengatakan berkhitan wajib bagi lelaki dan wanita. Baik. Sepotong hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khitanu sunnatul lirrijal, makrumatul linnisa. Maksudnya khitan itu disunatkan bagi kaum lelaki dan merupakan kemuliaan bagi kaum wanita. Nampak? Manakala bagi mereka yang mengatakan wajib pula berpegang kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang lelaki yang baru memeluk agama Islam. Alqi 'anka sya'ral kufr waqtatin. Maksudnya, buanglah daripadamu rambut kekufuran dan berkhitanlah. Baik. Berkhitan ini memang dia jadi perdebatan. Cumanya kalau kita nak tengok secara keseluruhan, kita tengok dari sudut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Baik. Hanafi dengan Maliki berkhitan adalah sunat. Hanafi dan Maliki dan ulama-ulama mereka mengatakan berkhitan adalah sunat. Maliki Syafi'i, Hambali berkhitan adalah wajib. Selesai masalah. Kan baru ni, bukan barulah, setahun dua lepas lah ada berdebat di media sosial dan surat khabar pun keluar. Sebenarnya kita berkhitan ni sunatnya, tak payah nak menyiksa orang. Kita orang yang berpegang kepada mazhab Syafi'i. Kan? Jadi peganglah mazhab Syafi'i. Dalam Syafi'i dengan Hambali berkhitan adalah wajib, sama ada lelaki ataupun perempuan. Hanafi, Maliki berkhitan adalah sunat, terpulanglah kepada mereka. Nak buat, tak buat pun tak apa. Memanglah ada juga sebahagian kecil daripada mazhab Syafi'i mengatakan sunat juga, tetapi muktamad ataupun jumhur dalam mazhab Syafi'i berkhitan itu adalah wajib. Maka buat, selesai masalah kan, tak payah kita nak bertekak berdebat bab tu. Kemudian yang kata wajib ni pegang kepada mana? Nabi kata kepada seorang yang baru meluk agama Islam, buanglah daripada rambut kekufuran dan berkhitanlah. Baik, maksud buang ni maknanya berkhitanlah. Cumanya bila orang tu masuk Islam, katakanlah dia umur 65 baru terima hidayah. Umur 65 apek ni pun masuk Islam. Kan? Datanglah surau Al-Badru nak solat jemaah sama dengan kita. Kita pun tanya, lu sudah potong kah? Kan? Kita ni perangai kita kan. Kalau lu belum potong, lu sayang belakang sama budak-budak. Nampak tak contoh Islam tu kat mana? Aku umur 65 semayang dengan budak-budak. Hina sungguh aku pada orang Islam ni. Nampak tak? Dah sudut dakwah dia. Teruk sangatlah aku ni. Dah lah aku masuk Islam lambat. Macam ni cara Islam layan aku. Tak perlu begitu. Maksud hadis ni huraiannya. Panjang lagi huraian dia. Hendaklah si mu'allaf itu. Senang kita sebut mu'allaf kan? Hendaklah si mu'allaf itu mengikut. Kalau dia dalam mazhab Syafi'i, wajib dia berkhitan. Tetapi apabila dianya sudah benar-benar bersedia, seperti mana bersedianya lelaki untuk berkahwin. Nampak? Tu dia ulah lagi tak lain lah. Maknanya, kalau apek ni umur 60 ke 70, tak kira lah 40 ke 30. Bila dia bersedia, barulah dia dikhitankan ataupun dikhitankan. Selagi dia belum bersedia, tak payah.
Yang penting dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia buat benda-benda wajib. Yang paling utama, solat jangan tinggal. Dia dah masuk Islam. Bawa dia solat, cerita dia tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, cerita dia tentang aurat. Yang tu perkara-perkara asas itu. Bila kamu dah Islam, kamu jangan kembali kepada agama lama kamu. Kamu akan jadi manusia yang syirik kepada Allah. Kamu tidak diampunkan selama-lamanya. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Tak berkhitan, tak berdosa lagi. Sampai kamu benar-benar bersedia, barulah dikhitankan dia. Ini kita nak dakwah orang. Nak dakwah orang kafir kan. Benda ni dimomokkan sejak sekian lama. Dia pun duk tanya kita, kalau saya masuk Islam, mula-mula saya kena potong. Mesti. Orang tu belum habis cakap kita, mesti. Belum habis soal lagi. First, bila Yusra sana pergi sana perkim, sudah itu mengucap doa, terus pergi hospital, terus potong. Orang ni pun duk fikir, duk tengok kan. Dia kata, macam ni punya tua nak potong ni, haru kan. Dia pun jadi takut, tertangguh. Jangan dia buat panggil macam tu. Jadi dalam Islam, mudahkan dia. Islam benar memberi kelonggaran. Dia faham sungguh-sungguh Islam. Bila dia faham sungguh-sungguh, dia mengaji pula kitab ni dengan kita sama-sama. Dia tengok, maknanya dalam mazhab Syafi'i wajib. Sekarang ni aku pun dah selesa semayang pun dah okey, tak ada jadi masalah. Tu tanya budak-budak yang buat majlis khatan ramai-ramai baru ni, dia kata okey pakcik, tak ada masalah sikit. Kan? Jalan macam tu cara nak berdakwah kepada orang bukan Islam. Macam itulah cara dia. Seorang anak yang baru lahir disunatkan untuk berkhitan ketika berusia 7 hari. Namun kiraan ini tidak mengambil kira hari ia dilahirkan. Perlu diingatkan juga agar keadaan tubuh badan si anak selamat dan tidak mendatangkan kesan buruk selepas khitan dilakukan. Ini memang tak berlaku lah dalam masyarakat Melayu, kecuali dalam part-part tertentu lah. Dia tak boleh kencing ke, dia ada masalah kan. Ada budak-budak yang kadang tu semua sebulan 2 bulan dah dikhatankan. Kalau masyarakat luar macam masyarakat Arab contohnya, dia biasa baby dia dah khitankan, dia memang dah biasa macam tu. Kita selalunya sekolah rendah lah, dari 1 sampai darjah 6 tu kita khitan. Di zaman kita ini, zaman dulu-dulu tak juga. Orang dulu-dulu ada yang 15 tahun, ada yang 16 tahun baru berkhitan. Ni cerita zaman dulu-dulu lah kan. Baik. Jika khitan dilewatkan, para ulama menggalakkan khitan itu dilakukan ketika anak berusia 7 tahun. Kata ulama, lewat pun umur 7 tahun lah. Umur 7 tahun. Nak lewat lagi tak jadi masalah, selagi budak tu belum akil balik, tak apalah kan. Dah akil balik pun khitankanlah. Kata ulama, menggalakkan khitan itu 7 tahun sebab apa? Hal ini kerana pada waktu itu mereka diperintahkan dan dilatih untuk mengerjakan solat serta perlu berada dalam keadaan suci daripada najis. Sebab umur 7 tahun kita dah suruh dia semayang. Bila benda yang besar macam tu kita dah mula suruh dia, maknanya dah okey lah tu, dia dah faham dah. 7 tahun tu dia dah faham dah, dia kena berkhitan. Kalau tak nak umur 7 tahun, lanjutlah sikit tak apa, sampai umur darjah 6 ke, berkhitan. Tu biasa dalam masyarakat kita. Kemudian khitan wanita. Disebutkan oleh Imam Abu Daud daripada Ummu Atiyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh seorang wanita yang mengkhitan seseorang supaya tidak memotong keterlaluan dengan sabdanya, la tunhiki fa inna zalika akhta lil mar'ah wa ahabbu ila al ba'li. Maksudnya, apabila engkau mengkhitan wanita, janganlah berlebihan dalam memotong bahagian yang dikhitan. Sesungguhnya ia lebih memberi manfaat, yakni membahagiakan wanita dan lebih menyenangkan bagi suami. Ni orang wanita, dia fahamlah kan. Kalau kita dapat anak baru ke, dapat cucu perempuan ke, kita tahu kita akan jumpa dengan orang-orang yang memang ada kelayakan ataupun kemahiran dalam bab nak berkhitan wanita ni. Adalah bahagian-bahagian tertentu yang patut dibuang ataupun dilukakan. Berdasarkan hadis ini, dapat kita melihat bahawa khitan bagi wanita adalah dengan memotong sedikit mungkin bahagian kulit yang terdapat pada klitoris. Ini kita kena faham sendirilah kan. Orang lelaki kena faham benda ni, sebab ilmu untuk orang lelaki
Kan, orang perempuan tak wajib tahu. Yang wajib tahu orang lelaki. Apa-apa hukum hakam, yang wajib tahu orang lelaki. Sebab orang perempuan tak wajib duduk dalam kuliah-kuliah ni. Tapi nak datang tak ada masalah. Boleh nak tahu kan. Sebab si suami ataupun si ayah ni, dia balik, dia yang akan sampaikan. Kalau si isteri tak tahu, padang mahsyar besok Allah tak cari ustaz. Allah tak cari tok guru, Allah akan cari suami dulu. Isteri kamu tak tahu apa benda, anak perempuan kamu apa satu pun tak tahu. Kamu buat apa dulu? Allah tahulah kan, Allah tahu, tapi Allah tanya lah. Keadilan Allah Ta'ala, Allah tanya apa kamu buat dulu. Kamu pergi tak majlis ilmu? Saya ni kojo, ya Allah, daripada pagi sampai ke malam, tak sompek nak pergi. Jawab macam tu kan. Jawablah apa-apa jawapan pun jawab dengan Allah. Akhirnya kita akan dipertanggungjawabkan. Bila duduk dalam majlis ilmu, kita faham, balik sampaikan kepada isteri, sampaikan kepada anak. Selesai urusan kita dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan kena tahu bab ni, orang lelaki kena tahu bab ni. Balik kena bagi sampaikan kepada isteri dan anak perempuan. Apa hikmah dia? Satu, boleh membawa kepada kesempurnaan beragama. Sama macam akikah, itulah juga kan. Kita ni orang Islam, kita kena ada kehidupan beragama. Membezakan, yang kedua, membezakan antara orang Islam dan bukan Islam. Itu beza orang Islam dengan bukan Islam. Kan? Kita nak besok bangkit kat padang mahsyar, besok Allah dah tahu dah. Ni orang Islam. Sebab apa? Dia macam ni, macam ni, macam ni. Kita bangun-bangun kat padang mahsyar besok ni, tak ada dah baju-baju yang ribu-riban ni. Tak ada dah kopiah serban ke, jubah lawa, ridak merah. Tak ada. Cermin mata, tak ada dah. Bangkit-bangkit macam bayi yang baru dilahirkan. Tak ada apa benda. Kan? Lahir-lahir besok Allah dah boleh kenal dah. Ini orang Islam. Sebab apa? Dia macam ni, macam ni, macam ni. Ni orang bukan Islam, macam ni, macam ni, macam ni. Keadaan dia berbeza. Itu keadaan di padang mahsyar. Baik. Yang ketiga, menjaga kesihatan dan mengawal syahwat. Itu memang dah terbukti dari sudut kesihatan. Tanya doktor-doktor yang pakar dalam bahagian ni. Memang orang yang berkhitan ini dapat mengawal syahwat, dan dari sudut kesihatannya memang lebih baik daripada orang yang tidak berkhitan. Yang keempat, pemeliharaan diri daripada bahaya penyakit. Ada jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh tidak berkhitan ini. Habis dalam bab satu, masuk dalam bab yang seterusnya, bab kedua. Yang ni, bab kedua ni kita akan bincangkan yang memula sekali bab tauhid. Tuan-tuan ngaji kitab tauhid tak? Surau ni ada kan? Ada kelas tauhid kan? Ke belum ada? Carilah ustaz ngajar tauhid. Baik. Bab yang kedua, apa dia? Pendidikan awal kanak-kanak. Memang dia kata kanak-kanak, tapi yang kena belajar orang tua. Sebab orang tua yang akan bagi tahu kat kanak-kanak kan. Anak-anak kecil memerlukan belayan kasih sayang, asuhan dan didikan, yakni tarbiyah ibu bapa yang pengasih dan bertanggungjawab untuk membesar dalam suasana kekeluargaan yang sempurna. Anak-anak ini amanah Allah Ta'ala. Apa yang jadi dengan anak itu tanggungjawab ibu dan ayah. Kalau mak ayah lintang pukanglah anaknya. Kan? Ada jenis hantar anak ke sekolah agama. Hantar anak ke sekolah agama supaya anak ni tak jadi macam dia. Ada. Saya banyak jumpa macam ni. Dia kata, saya ni dah teruk benar, anak tak naklah jadi macam tu. Kalau dia dah tahu dia teruk benar, berubahlah. Dia tak berubah pun, dia suruh anak berubah. Hantar anak ke sekolah agama ni depan mata saya. Ibu ni hantar anak ke institusi agama, saya pun turun kereta hantar anak juga, dia pun turun hantar anak dia. Si ibu berseluar pendek. Hantar anak ke institusi agama sama dengan anak saya. Ni yang berlaku di sinilah, di Seremban kita ni. Saya tengok jadi tersekat, dada jadi tersekat. Allah Rabbi, apa yang kau nak didik anak kau ni kan? Kau serahkan kepada orang didik anak. Tarbiyah di rumah itu awal-awal lagi sudah pun gagal. Macam mana anak ni nak membesar sebagai orang yang hidup beragama? Kalau di sekolah macam tu, balik di rumah tidak boleh dipraktikkan. Orang dalam rumah itu sendiri tidak menunjukkan ciri-ciri kehidupan beragama. Jadi mak bapak kena bertanggungjawab. Pada perangkat alam kanak-kanak ini,
Islam menggariskan beberapa peraturan asas yang sepatutnya diberikan perhatian oleh ibu bapa ke arah pembentukan diri dan jiwa anak-anak agar menjadi insan berpribadian tinggi dan bertakwa satu hari kelak. Tu tujuannya. Kita nak anak ni jadi aset kepada kita. Kalau masa kita hidup, orang cerita tentang buruk anak dia, anak kita, dan kita tengok tentang teruknya kelakuan anak kita, kita masih boleh bertabah, masih boleh bersabar, kita masih boleh nasihatkan anak tu. Kita buatlah apa cara pun, kok mana pun tu anak kita kan. Tetapi kalau kita sudah masuk ke alam barzakh, orang masih bercerita dan dia petik nama kita. Malam tadi rumah Cikgu Zamri kena pecah. Contoh, bukan minta ni. Kan? Rumah Ustaz Zamri kena pecah malam tadi. Siapa yang buat tu? Siapa lagi? Anak arwah tu lah. Allahu Akbar. Anak arwah tu lah. Bapa itu bukan yang baik, selalu pergi surau. Anak macam setan. Tak apa dididik anak entah. Nampak tak? Sumpah seranah ni. Fitnah yang dibuat oleh anak-anak atas dunia ni, fitnah itu sampai setiap detik waktu ke alam barzakh tu. Apa yang bapa nak kutip ni? Itu yang disebutkan setiap kali waktu sembahyang, malaikat akan membawa batu-batu panas daripada neraka, serahkan kepada ibu dan ayah di alam barzakh. Mak ayah tanya, ni batu panas ni datang daripada anak. Anak kamu sedang mengirimkan batu ni kepada kamu. Kan? Oh, bila kita dengar tu Allah takut kan? Jadi, bila masuk je tajuk baru, loceng pun berbunyi. Dia selalu macam tu kan. Jadi kita kena berhenti lah. Bila loceng berbunyi, kita pun berhenti. Ini pengenalan dia. Lepas ni kita masuk bab mengenal Allah. Kita pergi sifat istighna, iftiqar dan sebagainya. Kan awaluddin ma'rifatullah. Ni bab tauhid. Kita akan baca pada minggu yang seterusnya insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.